Sarawak sedang meneliti model hubungan antara Scotland dan United Kingdom sebagai rujukan dalam rangka mekanisme pengagihan hasil levy karbon. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng berkata, ia bagi memastikan Sarawak memperoleh pulangan yang adil daripada sumber asli negeri termasuk sektor baharu seperti sistem pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Memetik laporan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Premier menjelaskan negeri ini di barisan hadapan dalam membangunkan industri karbon mampan menerusi pelaksanaan Undang-Undang Pengurangan Pelepasan Gas Rumah Hijau. Sarawak juga tidak mahu menjadi pengekspor bahan mentah semata-mata dalam menguruskan sumber asli, sebaliknya mahu mewujudkan rantaian nilai lengkap daripada peringkat huluan hingga hiliran. Bagi mencapai matlamat tersebut, Sarawak menjalinkan kerjasama dengan agensi antarabangsa dan pelabur yang memiliki kepakaran serta teknologi seperti Korea Selatan, Jepun dan China. Selain itu, Sarawak juga terus meninjau potensi kerjasama dengan negara-negara Eropah bagi meluaskan rangkaian pelaburan yang seimbang di peringkat global. Premier berkata demikian semasa sesi Fireside Chat bertajuk Sarawak's Global Visions, Sustainability, Innovations and Strategic Partnership sempena Forum Sarawak Connects 2025 di London. Sarawak antara pengeluar penting hasil akuakultur negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, tahun lepas negeri ini merekodkan 11,000 tan metrik hasil akuakultur daripada 510,000 tan metrik hasil seluruh negara. Menjadi asas Jabatan Perikanan untuk mempromosikan aktiviti aquaculture ini. Jadi media hasrat kita supaya lebih ramai peternak-peternak kita, orang awam yang terlibat dalam aktiviti peternakan aquaculture. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program rasa-rasa akuakultur dan Karnival MyAP dan MyKP, anjuran Jabatan Perikanan Laut Sarawak di Kuching. Program bertujuan memperkenalkan produk akuakultur marin dan hasil hiliran perikanan tempatan. Di samping itu juga ia bertujuan memperluas jaringan pasaran serta memperkasa penyertaan usahawan dan komuniti nelayan dalam industri perikanan. Majlis Bandaraya Miri memperkukuhkan azam untuk menjadikan Miri sebuah bandaraya hijau dan pintar selaras strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sam berkata, sejak mendapat status bandaraya pada tahun 2005, Miri telah menunjukkan kemajuan membanggakan dari pelbagai aspek. Justru pihaknya memberi komitmen untuk terus menyokong agenda pembangunan mampan Sarawak khususnya berkaitan kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan rakyat. Beliau berucap merasmikan Miri City Car Free Day 2025 bersempena sambutan ulang tahun ke-20 Bandaraya Miri. Program tersebut mendapat penyertaan menggalakkan daripada warga Miri yang turut serta dalam pelbagai aktiviti. Antaranya acara berjalan kaki, berbasikal, senam zumba, demonstrasi sukan dan pelbagai permainan komuniti. Seramai 12 peserta termasuk Ahli Persatuan Wartawan Sarawak Utara NSJA menyertai operasi pembersihan jaring hantu dan pemasangan tali sauh di Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti pada 30 April lalu. Pengerusi NSJA Chai Chun Chin dalam kenyataan media berkata operasi itu satu usaha memelihara ekosistem marin selain untuk meningkatkan keselamatan aktiviti penyelaman skuba. Operasi tersebut melibatkan 4 sesi selaman di Anemone Garden, North Siwa, Sunday Reef dan Batu Belais yang terkenal dengan kepelbagaian biodiversiti marin dan keindahan terumbu karang. Namun lokasi tersebut berdepan dengan ancaman jaring hantu iaitu jaring nelayan yang hilang atau ditinggalkan di laut dan boleh menjejaskan hidupan marin. Melalui operasi tersebut bukan sahaja menyelamatkan hidupan laut tetapi juga memulihkan lokasi menyelam agar kekal menarik kepada penyelam tempatan dan antarabangsa. Dan semua orang pun enjoy dengan proses ini. Harap ini Marine Line ini boleh tolong dengan diverse sikit kerana Marine Line ini penting dengan pelancong yang dari luar kerana ini ialah safety sikit boleh bagi mereka.
Baik, perkembangan Sukan Olimpik khas Sarawak 2025. Program atlet sihat yang dilaksana semasa kejohanan kali ini satu usaha penting untuk menangani isu kesihatan dalam kalangan atlet berkeperluan khas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, menerusi pemeriksaan kesihatan berkala, masalah kesihatan dapat dikenal pasti lebih awal. Tidak berjumpa doktor. So dengan adanya Healthy Athlete Program ini, pemeriksaan diadakan dan jika ada masalah, kemudian a referral letter will be issued supaya mereka akan lepas ini berjumpa dengan doktor dan intervensi yang sewajarnya akan dilakukan. So this is a very, for us, dari kacamata kerajaan dan juga dari kaca Special Olympics Sarawak, ini merupakan investment yang berbaloi. Beliau turut menekankan kepentingan kawalan pemakanan dan penglibatan aktif atlet dalam aktiviti fizikal sepanjang tahun. Ia berikutan isu kesihatan seperti obesiti dan tekanan darah tinggi sering dikesan dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Mengenai Sukan Olimpik khas Sarawak, Datuk Seri Fatimah berkata ia merupakan landasan untuk memilih atlet ke peringkat kebangsaan selain memupuk semangat kesukanan dalam kalangan atlet berkeperluan khas. Beliau berkata demikian kepada media di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, penolong Ketua Jurulatih Kontijen Kuching, Nur Sofia Nabila Roslan menyifatkan Sukan Olimpik khas Sarawak 2025 ruang untuk memperkasa nilai keterangkuman dan pembangunan kendiri atlet berkeperluan khas. Katanya matlamat utama mereka adalah untuk membina semangat selain memberi pendedahan dan pengalaman kepada atlet. So dalam Special Olympic, kita tak ada kalah menang, kita lebih pada experience and kita lebih pada nak dedahkan atlet ni keluar. Sebab mereka ada atlet-atlet yang jarang di luar. Kontijen Kuching kali ini menampilkan 34 atlet bagi sukan olahraga dengan gabungan atlet berpengalaman dan muka baharu. Menurut Nur Sofia, atlet berpengalaman lebih bersedia dari segi kawalan emosi berbanding atlet baharu. Oleh itu, penting bagi guru pengiring, jurulatih untuk memastikan mereka lebih tenang, selesa dan bersedia untuk beraksi dalam acara masing-masing. Sementara itu, di Pusat Akuatik Pandalila Rinong semalam, pasukan Kuching mendominasi acara akuatik dengan mengumpul 10 emas, 8 perak dan 5 gangsa, diikuti Sibu 6 emas, 1 perak. Pasukan Samarahan pula mendapat 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa. Sementara itu, acara Boceh semalam menyumbang 7 emas kepada kontijen Kuching. Acara yang berlangsung di Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak menyaksikan 15 pingat emas dipertandingkan menerusi kategori individu, beregu dan campuran. Kontijen Samarahan berjaya meraih 3 emas manakala Sibu dan Mary masing-masing mendapat 2 emas dan Bintulu 1 pingat emas. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Hari ini 32 pingat emas masih menjadi rebutan dalam acara Boceh. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.